kenyataan demi kekalkan kerajaan, PKR mungkin tutup pintu buat KJ. Sebaik saja Khairy Jamaluddin dipecat dari UMNO, ramai yang mengikuti isu politik berpandangan PKR sesuai menjadi destinasi seterusnya untuk bekas Menteri Kesihatan itu. Namun, keperluan untuk mengekalkan UMNO dalam kerajaan mungkin menjadi faktor penting terhadap apa-apa keputusan berkaitan menerima KJ atau pemimpin UMNO lain dipecat daripada parti itu, jika mereka memohon untuk menyertainya. Sekiranya ada permohonan, kita akan teliti dan tentunya parti dapat pandangan pimpinan lain juga untuk jaga kerukunan dan kedamaian kerajaan perpaduan. Pada Jumaat lalu, UMNO memutuskan untuk memecat Khairy dan Nur Omar atas dakwaan melanggar disiplin parti. Dia macam ni lah tuan-tuan. Bila UMNO dah pecat pensabotaj, dia sebut perkataan pensabotaj, tapi sebenarnya perkataan yang betulnya pengkhianat. Macam juga kita pecat dulu Azmin Ali, kita pecat Zuraidah Kamarudin dan sebagainya. Kita sebut mereka ni sebagai pengkhianat. So sebenarnya walaupun dia kata sabotaj, tapi pengkhianat. Now, bayangkan kita kerjasama dengan UMNO dalam kerajaan perpaduan. UMNO dah buang pengkhianat sebagai hukuman. Tiba-tiba kita pergi ambil dan selamatkan dia. Apa perasaan UMNO? Kata bersama dengan aku. Kata kerjasama dengan aku. Tapi kenapa pula nak pergi orang kata pergi ambil pula orang yang kita hukum ni? Kan kalau lah nak ambil juga mungkin setahun atau 6 bulan sebelum PRU nanti boleh lah. Tapi kalau ambil sekarang, benda itu yang akan menggugat perpaduan di dalam kerajaan perpaduan ini. Benda itu yang akan menggugat perpaduan di dalam kerajaan perpaduan ini. Alah Is, UMNO dengan BN tu setakat ada 30 kerusi je Is. Betul. UMNO tarik sokongan, percayalah tuan-tuan, GPS akan tarik sokongan. GPI tarik sokongan, Sabah akan mula tarik sokongan. Tetapi kita kata itu kita kata iyalah kalau dia bergabung dengan PN pun nanti teruk dia. It's better macam tu. Kita jangan orang kata apa? Jangan bermain dengan kalau benda tu tak menimbulkan masalah, tak payah timbulkan masalah. Antara mengambil dan tak mengambil tu, kalau PKR ambil KJ dan juga orang-orang yang dibuang daripada parti, lebih besar keburukan dia berbanding kebaikan. Kita tengok Zahidi tadi. Dia kata dia akan bawa 100 orang. Saya gelak je. Bawa 100 orang. Aku dah bawa beribu orang masuk PKR lah. Directly or indirectly. So what kau bawa 100 orang? Setakat 100 orang dekat dekat Padang Terap tu. I know someone yang boleh bawa beratus seorang individu. Kawan saya dekat Ampang tu kan. Sunder. Sunder tu dia bawa pemilihan parti 100 lebih kaum India, dia seorang je. Sunder dengan anak dia Madu. Saya sebut nama Sunder ni. Dia bawa 100 orang. Terkejut saya. Mana dia dapat 100 orang ni? Tapi betul, depan mata saya dia bawa. Sunda ni apa je jawatan? Orang biasa tuan-tuan. Boleh bawa 100 orang. Takkanlah bekas menteri UMNO ahli parlimen setakat bawa 100. Dia malu kan? Undi dia pun kalau tak silap saya 1000 lebih kan, kalau tak silap saya lah. Tak, point dia macam ni tuan-tuan. Kalau kita timbang di antara mengambil mereka the benefit, itu kalau kita nak menimbang satu perkara, risk assessment, kita nak menilai risiko satu perkara, ialah kita kena nilai adakah the benefit outweighs the harm. So kalau bertembung di antara perkara yang baik, benefit, dan perkara yang buruk. Kalau perkara buruk tu lagi besar berbanding yang baik, maka lebih baik kita buang yang buruk itu. So dalam hal ini nak ambil dia ada benefit. Ialah KJ ada nama, yang geng-geng ni pun ada nama lah, tak dinafikan. Zahidi pun ada nama dan sebagainya. Nur Omar pun ada nama. Tetapi the damages yang kita akan create itu lebih besar berbanding dengan nak terima mereka. Jadi dalam keadaan tersebut lebih wajar kalau kita tak terima. Tapi kalau parti nanti terima saya dah cakap, wallahualam, ini bukan bidang kuasa saya. Saya ni ahli biasa saja. So saya hanya bercakap sekadar apa yang saya rasa. Kalau parti terima, dan saya tak boleh nak cakap apa lah. Itu biro politik yang tentukan. Takkan saya nak cakap apa-apa kan. Macam mana? Dah dia terima. Ini pada pandangan saya, you know, you can have a different opinion than mine. Anda boleh berbeza pendapat dengan saya, tak ada masalah. Tapi pada pandangan saya, itu yang akan berlaku. Tapi kalau dia nak terima, boleh. Terima 6 bulan sebelum PRU nanti ke ambil lah. Kan? Kalau lah kan. Tapi nanti ramai juga orang akan bising kan. Masuk-masuk ahli kita tiba-tiba terus boleh bertanding. Masalah ke tu? Kan? Kalau nak terima. Ni kalau nak terima. For me, at this moment of time, not a good time untuk orang kata mereka nak orang kata apa, nak diterima ataupun nak dibawa orang kata dalam kancah
perjuangan Parti Keadilan Rakyat. And it's gonna be, sebenarnya banyak juga backfire. Satu kepada UMNO, tapi satu kepada ahli kita sendiri. Kalau dia masuk cabang mana? Cabang Perlis. Boleh lah. Dia pergi jumpa dengan Abang Amran di Perlis sana tu kan, gadap dia. Boleh nak masuk, boleh. Jadi ahli biasa dulu lah. Tak ada jawatan apa kan. Mungkin lah. Kan? Tapi kalau tiba-tiba naik pegang jawatan tinggi tu, boleh bertanding tu masalah lah. Masalah lah. Dia akan jadi ada backfire dia. Okey, tak apa. Balik kepada cerita tu. So, habis kat situ. So, sekarang ini kita bawa kepada cerita yang hangat pada hari ini berkenaan dengan Nurul Izzah, pelantikan tersebut. Ada yang setuju, ada yang tak setuju. Ada yang, apa orang kata, mengata begitu. Sebegitu biasa, sebagai ketua, apa orang kata, ketua pembangkang, of course, Hamzah akan menyatakan dia tak setujulah dan dia mengemukakan hujah-hujah dan sebagainya. Itu tak ada masalah. Bagi saya itu tidak ada masalah dan tidak membawa kepada apa-apa. Itu biasa. Sebagai seorang pembangkang, dia kena membangkang. Itu normal. So, adakah itu benda yang tidak wajar? Okey. Saya bacakan dulu kenyataan daripada C4. Okey, C4 yang mengatakan tidak setuju. Kita bawa pandangan orang yang tidak setuju. Lepas tu saya bawa pandangan saya. Okey. Pelantikan Nurul Izzah berunsur nepotisme, kata C4. Keputusan Perdana Menteri Anwar Ibrahim melantik anaknya sebagai penasihat kanan ekonomi dan keuangan berunsur nepotisme dan satu konflik kepentingan. Konflik kepentingan ataupun konflik kepentingan, kata Pusat Membenteras Rasuah dan Kronisma C4. Timbalan Ketua Eksekutif C4, Sudagaran Stanley berkata, hakikat bahawa Nurul Izzah tidak menerima allowance bagi pelantikan itu tidak relevan. Malah beliau menyifatkan Perdana Menteri mewujudkan contoh salah untuk diikuti. Kini menteri lain mungkin melakukan perkara sama, melantik anak perempuan atau ahli keluarga bagi mengetuai portfolio penting. Di mana garis penamatnya? Ini sudah pasti amalan tabir urus yang baik. Ini bukan amalan tabir urus yang baik, katanya dalam kenyataan, dengan menambah perlunya ketulusan dalam proses pelantikan politik. Now, so kita dah dengar YB Hassan Karim kata, kita dah dengar C4 kata, dia kata ini nepotisme, it's legally right but morally wrong. Okay, ini pandangan saya, tuan-tuan, dan tuan-tuan boleh tak bersetuju dengan pandangan saya, tak ada masalah. Bagi saya, tuan-tuan, bila kita nak melihat satu-satu perkara, kita nak tengok terma nepotisme dan kronisme tu dahulu. Bila kita melihat definisi kronisme ataupun nepotisme ni melantik ahli keluarga untuk sesuatu tugasan. Itu dictionary punya definition. A dictionary definition. Bagi saya, nepotisme dalam arti lain ialah melantik ahli keluarga dalam satu-satu jawatan dalam keadaan dia tidak berkelayakan untuk jawatan itu. Bagi saya itu nepotisme. Kalau sekiranya dia berkelayakan untuk jawatan tersebut, bagi saya itu tidak amounts kepada nepotisme. Kenapa saya berkata demikian? Sepatutnya kalau C4 ataupun Hassan Karim atau sesiapa saja nak mempertikaikan Nurul Izzah, pertikaikan dia dari segi kebolehan dia, bukan hubungan dia. Saya ulang balik. Kalau kita nak mempertikaikan Nurul Izzah, pertikaikan daripada segi kebolehan dia, bukan hubungan dia. Sebab kalau kita panggil itu nepotisme, sepatutnya Anwar sebagai Presiden Pakatan Harapan, juga pada Presiden kepada PKR, kalau nepotisme itu salah, dia tidak boleh melantik Nurul Izzah ataupun Wan Azizah bertanding di Parlimen in the first place. Walaupun Nurul Izzah itu kalah. Kalau nepotisme itu satu kesalahan moral ataupun legal, tak kisahlah, ataupun dilihat deemed to be morally wrong, sepatutnya Anwar tidak boleh melantik, sebab pelantikan seorang ahli parlimen itu bukan pelantikan, tetapi membenarkan seorang ahli parlimen itu bertanding adalah kuasa presiden secara mutlak. Dia memberi watikah. Sepatutnya tidak diberikan kalau dianggap nepotisme itu salah, jadi ahli parlimen pun kita dah mula persoalkan dahulu. Memang ada yang persoalkan, saya tahu. Tapi kenapa bab itu kita tak ada masalah, tiba-tiba bab pelantikan ini kita ada masalah? Sebab itu bagi saya lebih melihat kepada kompetensi. Maksudnya, adakah Nurul Izzah ni layak memegang jawatan tersebut atau tidak? Kalau kita tanya, adakah mereka lebih layak? Ya, kita tak nafikan. Ramai yang lebih layak. Tetapi layak daripada segi apa? Kalau kita tengok daripada segi kelayakan, mungkin ada yang ada PhD, mungkin ada yang pernah pergi overseas dan sebagainya. Tetapi kita nak melihat juga daripada segi pengalaman. Now, saya baca ni tuan-tuan. Dan tuan-tuan nilai sendiri. You don't have to take my words for it. Tuan-tuan nilai sendiri.
Apa yang ditulis? Okey. Saya bawa dan tuan-tuan nilai apa yang saya masukkan kompetensi. Alright. Nurul Izzah dilantik penasihat kanan ekonomi. Petaling Jaya, Naib Presiden Nurul Izzah dilantik sebagai penasihat kanan bagi ekonomi dan keuangan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. FMT melaporkan pelantikan bekas ahli berkuat kuasa 3 Januari lalu. Anak Perdana Menteri itu berharap pengalamannya, okay, you see pengalamannya sebagai ahli parlimen yang mengendalikan isu kemiskinan dan latihan teknikal vocational TVET serta perkhidmatannya dalam jawatan kuasa kira-kira PAC akan membantunya untuk bertugas dengan baik. Kalau kita nak persoalkan Nurul Izzah, ini bukan saya nak membela Nurul Izzah, tapi saya nak bawa bahawa kalau kita nak gantikanlah Nurul Izzah, kita tak nak Nurul Izzah, biar kita lawan dia atas dasar kelayakan dia. Pertama, daripada segi credentials dia dalam pelajaran, dia bukan cikai-cikai lah. Kita utama dalam pentadbiran, dia bukan cikai-cikai. Masters dalam, kita dah sebut tadi kan. Kedua, pengalaman dia terutama dalam PAC, tuan-tuan. Dia antara PAC yang terlibat kes LCS lah. Salah satu. 1ADB kalau tak silap saya. Tetapi dia PAC. Kan? Dan juga bekas ahli parlimen. Dan juga membawa beberapa NGO yang disebut tu salah satu. Tapi dia ada NGO lain yang dia terlibat. Terutama dalam eradicating poverty, dalam menghapuskan kemiskinan. Okay. So, pengalaman dicampur dengan orang kata apa, kelayakan tadi. Soalan saya, adakah beliau layak? Tolak tepi dia sebagai anak Anwar Ibrahim. Soalan saya, adakah beliau tidak layak? Okey, bukan layak. Adakah beliau tidak layak? Tolak tepi beliau sebagai seorang anak kepada Anwar Ibrahim. Soalan saya, adakah beliau tidak layak? Tolak tepi dia sebagai anak Anwar Ibrahim tadi, berdasarkan pengalaman yang saya sebut tadi, dan juga kelayakan dia punya pelajaran tadi, soalan saya, adakah beliau tidak layak? Dia berbeza nepotisme ni, tuan-tuan. Yang pertama, dia tak ada pengalaman. Dan dia tidak ada kelayakan. Tetapi dilantik di jawatan tersebut kerana apa? Kerana bapaknya seorang Perdana Menteri. Yang itu salah. Yang itu salah. Kalau kita nak pertikaikan mengenai pelantikan-pelantikan ni, tuan-tuan, Tun Razak pun lantik anak dia. Kalau kita kata dalam kabinet pada waktu itu, ada kau tu silap saya. Even kalau kita tengok dalam PAS sendiri pun lantik anak-anak dia dalam jawatan-jawatan tertentu. Kalau kita nak pertikaikan, sebab itu saya kata kita tak pertikaikan kalau dia layak. Tetapi adakah ketidaklayakan dia? Okey, tuan-tuan, simple je. Kalau kata tak juga, kita kena buka ni ke public. Okey. Siapa yang ada pelajaran mungkin lebih daripada dia banyak. Pengalaman macam yang dia ada. Untuk nak memberi nasihat kepada Perdana Menteri. Siapa dia layak nak memberi nasihat? Dia bukan seorang, tuan-tuan. Jangan ingat Anwar berdiri dengan Izzah. Dia orang dua je. Izzah seorang je berdiri sebelah bapak dia memberi nasihat. Bukan. Izzah ni salah seorang daripada ramai penasihat Anwar Ibrahim. Dia ramai. Bukan Izzah seorang. Ramai penasihat dia. Tak termasuk lagi dia punya setiausaha politik, setiausaha sulit, dia punya apa orang kata, menteri-menteri dan sebagainya. Izzah ni salah seorang. Saya tolak tepi, terima tak terima gaji tu tak penting. Kita ni nak maju ke depan. Bagi saya nak tengok kompetensi. Even C4 pun nepotisme kerana melantik keluarga. Kalau keluarga tu layak, dia tak boleh. Hanya kerana dia keluarga saya. Adakah tak, kalau dia tak layak, adakah saya tak boleh melantik hanya kerana dia adik-beradik saya? What if kalau dia ada kelayakan, saya tak boleh lantik? Oh, kerana dia anak saya tak boleh. Tapi itu akan, contoh tadi dia C4 katakan, itu akan mengundang menteri-menteri lain melantik ahli keluarga mereka. Now, kita persoalkan, kalau dia lantik ahli keluarga dia, tak ada kelayakan pun. Tiba-tiba, contoh lah, ni tak ada. Simak Sabu, dia ambil anak dia, pegang jawatan tinggi di dalam kerajaan. Tapi anak dia, SPM pun tak ada. Contoh, saya tak tahu. Contoh. SPM pun tak ada. Pengalaman ahli parlimen pun tak ada. Tiba-tiba pegang jawatan tertinggi. Berlaku tak dalam kerajaan sebelum ni? Berlaku. Adalah seorang tu, menteri, dilantik menteri, duta khas ke Timur Tengah dengan gaji 20 lebih ribu, tuan-tuan. 20 ribu. Tapi dia bukan kronisme, tapi tak berkelayakan. Yang tak berkelayakan, tapi tak ada kronisme, nepotisme, kita tak persoalkan. Tapi yang berkelayakan, tapi ada nama Anwar Ibrahim kat belakang dia, yang tu kita persoalkan. Saya pelik. Sepatutnya kalau kita nak
persoalkan daripada segi kebolehan. Anwar Ibrahim ada 5 anak. Dia ada 5 anak. Kalau dia tolak Nurul Izzah, kalau dia lantik 4 yang lain tu mungkin saya persoalkan. Dia lantik Nuha ke, dia lantik Iman ke, dia lantik Ehsan ke. Mungkin saya boleh persoalkan, mungkin kita boleh persoalkan. Apa hal dia lantik pula dia orang ni? Dia orang ni siapa? Ahli parlimen pun bukan, pengalaman pun tak ada. Kita pun tak kenal. Pendidikan pun kita tak tahu, mungkin boleh tengok lah. Mungkin kita boleh persoalkan. Tiba-tiba dia lantik Nurul Izzah. Bertanding ahli parlimen di Permatang Pau, tempat Anwar Ibrahim, tempat Kak Wan bertanding. Tak ada siapa yang persoalkan. Oh, sebab dia berkebolehan, dia mampu. Okey. Ni bukan orang luar, dalam parti sendiri ni. Tiba-tiba dilantik pula sebagai, apa orang kata, memegang jawatan menasihati Perdana Menteri dalam satu bidang ruang lingkup yang very spesifik. Very spesifik. Dengan kebolehan, pengalaman, pendidikan dia. Oh, tak boleh sebab dia binti Anwar Ibrahim. Bagi saya tak fair lah. Kan? Bagi saya tak fair. Tak fair kepada kita yang memerlukan kepakaran dia. Mungkin dia ada kepakaran. Tak fair juga kepada seorang binti Anwar Ibrahim. Semua dia tak boleh lepas ni. Kalau macam tu, binti Anwar Ibrahim semua letak jawatan. Letak ayah bertanding lah. Dan kita akan pastikan. Tidak ada bin atau binti yang mana bapak-bapak dia dah naik. Bin Najib Tun Razak. Bin Tun Razak. Bin Husin On. Ben lah yang mana bapa dia dalam politik, lepas ni tak boleh bawa anak-anak dia masuk politik. Ben atau benti lah. Ben atau benti. Atau mak dia. Lepas ni kita tak boleh dah masuk politik ni. Tuan-tuan, saya nak beritahu, dalam politik ni, orang pertama yang kita rekrut ahli keluarga kita. Sebab tu Syaril Samad dengan Khalid Samad tu adik-beradik. Seorang dalam UMNO, seorang dalam Amanah. Tuan tahu? Tak tahu kan? Tak ramai tahu kan? Khalid Samad dan Syaril Samad tu adik-beradik. Saya rasa Syaril Samad tu abang kan? Adik-beradik. Kalau kita tengok Lim Guan Eng, ada anak dia pun ada dalam kerajaan sekarang ni. Tak, sebab apa? Sebab masa kita susah, tuan-tuan. Ni nak cerita lah. Masa kita susah. Masa kita berjuang dahulu. Tak ada siapa percaya kat kita kecuali ahli keluarga kita. Ahli keluarga kita pun kadang-kadang tak percaya kat kita. Kan? Ahli keluarga kita pun tak percaya ke kita kadang-kadang. Dia sama susah dengan Anwar Ibrahim. Bukan dia susah tu dalam keadaan dia tak belajar. Tak. Dia tinggi juga pelajaran dia. Master. Yang komplain tu ke master pun tak ada. Entah degree pun tak ada. Bukan semualah. Bukan kata tak boleh. Tu saya kata ini pendapat saya. Tuan-tuan setuju, tuan-tuan tak setuju. Terpulang kepada masing-masing. Ini negara demokrasi kan? Ini pendapat saya. Saya dah kemukakan pendapat saya. Tuan-tuan setuju, tuan-tuan tak setuju. Up to you. Itu pendapat masing-masing yang boleh tuan-tuan tak bersetuju dengan saya. Tapi bagi saya, dan satu lagi, bagi dia tempoh. Bagi dia setahun, 6 bulan ke setahun. Kita tengok performance dia. Apa dia buat? Dia tak ambil duit rakyat. Dia tak guna, dia tak dapat allowance. Kalau dia dengan knowledge yang dia ada, dengan pengalaman dia boleh contribute kepada negara, why not? Why not? Kalau dah, inilah nasib baik lagi orang PAS tak bawa dalil lagi lah. Kalau orang PAS bawa dalil, saya nak tanya kepada orang PAS. Kalau nak bawa dalil lah, nepotisme ni. Kan, tanya pada orang PAS, kalau kita tengok bagaimana dalil-dalil zaman dahulu. Orang mengambil, Rasulullah mengambil orang yang kompeten, walaupun ada pertalian darah dengan beliau. Even sahabat pun mengambil yang kompeten. Tapi sahabat kan, kawan-kawan. Kan Umar, Abu Bakar, Ali, Osman tu kan kawan-kawan. So, mereka melantik kawan-kawan mereka. Itu bukan nepotisme ke? Kronisme ke? Tapi kenapa dilantik Abu Bakar oleh sahabat-sahabat? Kerana dia ada kompetensi. Sebab itu dalam surah Al-Qasas kot, tentang pelantikan Nabi Yusuf, kita melihat dua perkara ni. Kita kena lihat dua perkara dalam leadership, dalam pelantikan. Pertama, kompeten. Dia mesti ada kekuatan akal, kekuatan fizikal. Kalau tengoklah apa bidang tugas dia kan. Kekuatan akal perlu ada, kena ada kuah, kena ada kekuatan. Yang kedua, dia kena ada amanah, kena ada trustworthy, seorang yang boleh dipercayai. Dan saya percaya, kita percaya Nurul Izzah, seorang yang boleh dipercayai. Kita kenal Nurul Izzah ni bukan baru sekarang, tuan-tuan. Kita kenal daripada umur dia kecil. Dia lahir tahun 1980. Tahun 98 umur dia berapa? Tahun 98, 1990 dia 10 tahun. 98 umur dia berapa?
18 tahun, 17-18 tahun pada waktu itu. Kita kenal daripada umur 18 tahun. Sampai sekarang umur dia dah 43 dah. 43 dah sekarang ni. Kita kenal Nurul Izzah tu siapa? Orang yang tak boleh dipercayai ke Nurul Izzah tu? So, dua perkara ni. Is she trustworthy? Jika orang yang boleh dipercayai dalam melaksanakan tugas dan amanah beliau? Is she competent? Tanya dua soalan ni. Sebab itu kalau kita nak lamsamkan nepotisme kerana membawa family, maka ramai sebenarnya. Even dalam syarikat-syarikat, tuan-tuan perempuan sendirilah. Membawa family. Is that wrong? Wrong kalau tak ada kompetensi, tak ada trustworthy, bawa atas nama keluarga. That is wrong. Bagi saya. Okay. Terima kasih saya ucapkan yang bersama dengan saya. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya. Alhamdulillah. Dan sekian daripada saya. Kita jumpa lagi di TikTok. Selamat malam. Selamat istirahat. Yang penting, lawan tetap lawan.